Halo. Hai, saya Aisyah. Dan ini rekan-rekan saya. Jangan lupa like dan subscribe. Salam sejahtera kepada semua. Hari ini kami akan membentangkan bab 6 tentang telekomunikasi di Malaysia. Tahukah anda, perkataan telekomunikasi berasal daripada perkataan Greek. Tele bermaksud sangat jauh, manakala komunikasi bermaksud proses untuk menghantar informasi yang melibatkan masyarakat. Oleh itu, telekomunikasi bermaksud suatu interaksi yang melibatkan jarak yang jauh antara penyampai dengan penerima. Mari kita lihat alat telekomunikasi berikut. Alat telekomunikasi yang pertama ialah telegraf. Alat yang diperkenalkan oleh pihak British pada tahun 1876 untuk urusan pentadbiran di Tanah Melayu. Alat telekomunikasi kedua ialah telefon. Telefon talian tetap mula digunakan di Tanah Melayu pada tahun 1891. Ia menjadi sangat penting kerana permintaan meningkat dengan ketara. Alat telekomunikasi yang ketiga ialah mesin telex. Jaringan teleprinter mirip dengan jaringan telepon yang berfungsi mengirimkan pesanan dalam bentuk teks. Alat telekomunikasi yang keempat adalah mesin fax. Mesin fax adalah teknologi telekomunikasi yang digunakan untuk memindahkan salinan dokumen menggunakan mesin fax yang disambungkan dengan rangkaian telefon. Berikut adalah telefon bimbit. Telefon bimbit juga dikenali sebagai telefon seluler atau telefon tanpa wayar. Mula diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1980-an. Dan yang terakhir adalah telefon pintar. Telefon pintar merangkumi perisian komputer seperti GPS, kamera digital, dan internet. Selain itu, telefon pintar terdapat aplikasi media sosial seperti Facebook, Telegram, WhatsApp, dan Instagram. Seterusnya, kita pergi kepada 6.2, iaitu kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia. Sejauh manakah kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia? Salah satu kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia ialah satelit. Penerokaan dalam sistem telekomunikasi memasuki satu dimensi baharu dengan pembinaan stesen satelit bumi pertama di Kuantan Pahang pada 6 April 1970. Hal ini diikuti dengan pembinaan satelit bumi di Alor Gajah Melaka, Semantan Sarawak, wilayah Persekutuan Labuan, dan Cyberjaya Selangor. Tiosa 1. Tiosa 1 dilancarkan pada 26 September 2000. Tiosa 1 memiliki 3 misi utama, yaitu pencerapan bumi, uji kaji saintifik kosmik Re-Energy Deposition Experiment, yaitu CEDEX, dan aplikasi komunikasi. Razaksat dilancarkan pada 14 Julai 2009. Ia merupakan satelit mikro kedua yang berupaya membekalkan imej data yang lebih spesifik. Dan ia juga menggunakan kamera yang beresolusi tinggi. Selanjutnya, pelancaran satelit Asia Timur Malaysia, iaitu MESAT. Terdapat 6 MESAT yang dilancarkan. Berikut adalah tahun dan tarikh MESAT-MESAT tersebut dilancarkan. MESAT 1
dilancarkan pada 13 Januari pada tahun 1996. Mesat kedua dilancarkan pada 13 November 1996. Mesat ketiga dilancarkan pada 12 Desember pada tahun 2006. Seterusnya, Mesat 3E dilancarkan pada 22 Jun tahun 2009. Dan Mesat terakhir, yaitu Mesat 3B, dilancarkan pada 12 September 2014. Perkhidmatan televisyen bersatelit dan radio berbayar pertama di Malaysia adalah Astro. Sehingga tahun 2016, Astro telah menawarkan sebanyak 185 saluran televisyen dan 20 saluran radio. Siaran TV1, TV2, TV3 disiarkan melalui teknologi digital yang berdefinisi tinggi, atau boleh disebutkan HD. Seterusnya, kabel fiber optik. Rangkaian telekomunikasi Malaysia meningkat maju dengan penggunaan kabel fiber optik dan gelombang mikro. Kabel fiber optik juga merupakan kabel berkapasiti tinggi kerana diperbuat daripada serat kaca atau plastik yang sangat halus. Kabel fiber optik digunakan untuk menyalur informasi dan memindahkan arus data dalam dunia jaringan komputer. Telefon pintar. Telefon pintar 3G dan terkini 4G mempunyai banyak kemudahan seperti kamera beresolusi tinggi, capaian internet, menerima dan membalas email, perkhidmatan pesanan ringkas, perbualan video, telesidang dan pelbagai aplikasi yang boleh dimuat turun. Ciri-ciri rekaan luaran dan dalaman menggunakan teknologi tinggi, menepati kehendak dan cita rasa generasi alaf baharu. Seterusnya adalah syarikat telekomunikasi. Telekom Malaysia ataupun TM telah memainkan peranan yang penting dalam usaha menyediakan telefon talian tetap dan memajukan industri telekomunikasi negara. Usaha ini dirancangkan lagi oleh syarikat telekomunikasi swasta. Komputer. Komputer ialah alat telekomunikasi yang dilengkapi dengan perisian untuk kerja-kerja seperti mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat dan mendapatkan maklumat tanpa mengira tempat dan waktu. Kewujudan jaringan internet dan perisian komputer seperti pelayar laman web Google Chrome, Mozilla dan Internet Explorer yang berperanan besar dalam teknologi maklumat dan komunikasi. 6 ialah koridor raya multimedia atau dipanggil MSC. Perkembangan ICT telah mendorong penubuhan MSC yang berpusat di Cyberjaya. Selain itu, MSC juga bertujuan untuk menarik syarikat-syarikat berteknologi tinggi dengan menawarkan pengecualian, cukai serta kemudahan-kemudahan lain untuk memajukan industri ICT tempatan. Dan yang terakhir adalah rangkaian jalur lebar berkelajuan tinggi. Nice. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) bertanggungjawab untuk meluaskan jalur lebar ke serata pelosok negara. Jalur lebar ialah medium penghantaran maklumat digital yang mempunyai lebar jalur melebihi frekuensi suara 3000 Hz. Dan inisiatif kerajaan untuk terus memperkasakan capaian internet dan infrastruktur telekomunikasi di seluruh negara adalah seiring dengan hasrat merealisasikan sekurang-kurangnya 95% rakyat Malaysia mempunyai capaian kepada internet. Kepentingan telekomunikasi di Malaysia. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan dunia semasa, Malaysia juga tidak ketinggalan untuk menerapkan aplikasi telekomunikasi dan penggunaan ICT dalam segenap aspek kehidupan. Berikut adalah kepentingan telekomunikasi di Malaysia. Antara kepentingan telekomunikasi di Malaysia adalah kita dapat berhubung dengan sesiapa sahaja di seluruh dunia dengan mudah. Pengurusan dan pentadbiran negara lebih sistematik dan teratur.
peluang pendidikan lebih luas dan menjimatkan kos melalui e-pembelajaran. Meningkatkan integrasi dan perpaduan negara. Data dapat disimpan dengan segera dan selamat. Urusan keuangan dan perkhidmatan perbankan atas talian membolehkan kita menguruskan wang di seluruh dunia dengan mudah dan lancar. Pelbagai maklumat dari seluruh dunia dapat diperoleh dengan melayari internet. Siaran langsung melalui aplikasi satelit membolehkan penonton menyaksikan siaran secara langsung di televisyen. Mengeratkan silaturahim, segala urusan kerajaan dan swasta menjadi cepat dan efisien. Satelit cuaca dapat memberi data ramalan cuaca dan fenomena alam dengan lebih tepat serta terperinci. Pembangunan telekomunikasi yang berkembang pesat dan menjadi salah satu daripada keperluan kehidupan manusia telah membawa kepada pelbagai kesan positif dan negatif. Salah satu kesan positif telekomunikasi ialah e-perbankan. Urusan perbankan boleh dijalankan di mana-mana sahaja. Kedua, multimedia interaktif untuk memudahkan sistem pembelajaran. Dan seterusnya ialah telesidang. Telesidang ialah interaksi maya seperti pertukaran dan penyampaian maklumat semasa beberapa orang yang saling berjauhan namun dapat dihubungkan pada suatu sistem telekomunikasi secara langsung. Perkhidmatan telekesihatan. Pesakit boleh diperiksa oleh dokter pakar secara jarak jauh menggunakan teknologi komunikasi. Kerajaan, rakyat dapat berurusan dengan agensi kerajaan secara lebih mudah dan cepat. E-dagang, perkhidmatan dan jual beli atas talian. Seterusnya, peluang pekerjaan. Perkembangan pesat dalam pelbagai sektor mewujudkan banyak peluang pekerjaan. Selepas itu, dunia tanpa sempadan. Maklumat dapat diperoleh dengan mudah dan cepat melalui internet. Seterusnya, kita pergi kepada kesan negatif. Antara kesan negatif adalah maklumat negatif tidak bertapis, mudah diperoleh seperti keganasan, kabar angin dan hasutan. Yang kedua adalah maklumat peribadi pengguna tidak selamat kerana internet mudah dicerobong. Akhir sekali adalah 6.5, iaitu penggunaan alat telekomunikasi secara beretika. Etika merujuk prinsip dan tata cara, moral atau nilai-nilai akhlak, iaitu adab dan sopan santun yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Pertama, hargai hasil karya orang lain dan tidak melakukan aktiviti plagiat. Kedua, bersopan santun dan berhema sewaktu berkomunikasi. Dan seterusnya, bersopan santun dan berhema sewaktu berkomunikasi. Tidak mendedahkan hal-hal pribadi dan kata laluan kepada umum. Kenal pasti kebenaran dan kesahihan sesuatu berita dalam internet. Elakkan daripada mengganggu dan merosakkan sistem komunikasi orang lain. Elakkan daripada menyentuh isu-isu sensitif yang melanggar undang-undang dan norma. SKMM MCMC mendukung Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Seterusnya ialah menggunakan kemudahan telekomunikasi untuk hal-hal yang bermanfaat. Oleh itu, tamatlah pembintangan daripada kami. Sekian dan terima kasih.